warahmatullahi wabarakatuh. Yang ringan tangan boleh capai buku untuk kita tengok sama-sama. Hari ini kita nak tengok muka surat 197 hadis atas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjelaskan kepada kita kesan solat. Kesan solat. Ma min 'abdin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun, pegang pen, betul kan ya, alaihi ma biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang hamba muslim itu berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Bulan depan kuliah Zuhur kita di tempat wuduk kat sana. Sebab kita nak tengok menyempurnakan wuduknya. Jadi wuduk bukan cincai-cincai kena wuduk elok-elok. Basuh 3 kali. Itu kita fahamlah. Tapi bila saya tengok kawan-kawan, ada yang tua atau yang muda, ambil air ni kan, tepuk ke muka, tapi dia gosok bahagian depan je. Sini dia tak ratakan lagi. Satu kan. Lepas tu dia ambil kali kedua, dia tadah lagi. Lepas tu dia tepuk lagi. 2. Dia ambil kali ketiga, dia tepuk, baru dia ratakan. Dia ratakan semua ni. Dia kata dia basuh 3 kali. Tapi syarak kata dia basuh sekali. Kerana makna basuh 3 kali ialah bila seluruh kawasan anggota itu telah dikenakan air dengan kadar meleleh. Bukan maksudnya bukan kita panggil bukan apa? Sapu. Bukan sapu. Dia basuh maksudnya air itu itulah cumanya dia ratakan balik. Dia gosok. Dia ratakan semua-semua ni baru sekali. Kemudian dia ambil air lagi, ambil dengan yang sama, rata semuanya baru 2 kali. Ambil air satu lagi, dia ratakan keseluruhnya, barulah namanya dia basuh 3 kali. Maka dia melakukan sunat wuduk, iaitu basuh atau sapu 3 kali. Barulah wuduknya sempurna. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Contoh kedua. Contoh kedua, yang ni tak ada dalam buku, dia ada satu lagi buku. Nanti saya perkenalkan Dia bergerak. Allah. Baru ke ni? Basuh kaki ni. Dia ambil wuduk ni tuan-tuan, seelok-eloknya sambil duduk. Sebab apa? Sebab masa basuh kaki ni, jadi kelengkeng kita ni, kelengkeng kiri ni, disunatkan lepas kena air ni lah. Lepas kena air ni, sunat jadi kelengkeng ni pergi ke celah-celah ni. Pergi ke celah-celah tiap jari. Ini sunat. Menyempurnakan wuduk dia kena buat.
sekali. Lepas tu kenai lagi 2. Gitu. Jadi kelengkeng ni. Kan? Lepas tu kaki kiri pula, pergi pula kaki kiri. Ambil kelengkeng ni, masuk celah ni. Ni sunat tuan-tuan untuk sempurna wuduk. Ini dipanggil menyelat jari. Takut kalau kita tak buat tu, kita buat macam ni je, jari kita tu rapat, nanti celah tu tak kena air. Takut ni. Sebenarnya dan tangan kiri. Tetapi dibenarkan kaki kiri ni guna yang kelengkeng tangan kanan. Kerana kiri dia akan jadi kesukaran. Sebab dia menyelat tu daripada bawah, bukan daripada atas. Sunat daripada arah bawah. Ini satu hari nanti kita pergi sana. Kan kita pergi sana, nanti bukan saya tunjuklah. Kita buat. Kan? 5-6 orang buat. Kalau tak betul nanti saya betulkan. Sekarang ni saya yang buat kan, saya tunjukkan. Jadi mula nyelat tadi daripada kelengkeng kaki kanan, dia tamat kelengkeng kaki kiri. Semuanya diatur. Berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, itu dalam ayat tu. Sapu kepala bukan macam ni. Nak macam ni nak dia cuba nak buat. Cantum ibu jari ni letak kat telinga kecil kita tu, bawah tu. Ujung jari ni cantum ke atas kepala. Ujung ni cantum. Bawa ke belakang. Lepas tu pergi ke depan balik. Tuan-tuan, itu cara sempurna menyapu kepala. Banyak lagi lah. Okey. Wah, baru beli. Balik hadis ini. Tidaklah seorang hamba Muslim itu berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Ni tuan-tuan ya, ni hukum belajar ni wajib ni. Fardu ain. Kemudian dia bangun mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat. Menghadap Allah dengan wajah iaitu jasad. Yang ni mudahlah kita lakukan. Kita solat berdiri menghadap kiblat tu. Menghadap siapa tuan-tuan? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru habis seminar solat ni. 4 jam daripada pukul 8 kita ni sampai pukul 12. Jadi banyaklah tadi Datuk Seri kita mengadu. Dia kata, Ustaz, kami ada masalah. Apa dia? Dia kata, kalau kami solat jemaah, rakaat 1-2 kami tak ada masalah sebab imam tu baca elok, dia kata. Surah pun panjang, jadi sempat habis Fatihah sebelum rukuk kan. Tapi bila sampai rakaat 3, kadang-kadang kami baru sampai ihdinas siratal imam dah rukuk. Tu. Soalan ni timbul setelah kami ngulang kaji cara baca Fatihah. Kita dah belajar dah itu. Wajib baca Fatihah, kena sebut semua huruf dan tanda baca yang ada. Jadi saya tunjukkanlah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ni rakaat ketiga ni bukan saya jadi imam ni. Zuhur 4 rakaat ni kan baca senyapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhati yang ujung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Untuk cukup huruf dia. Huruf dan setiap tanda baca dia tu cukup. Jadi bila bincang tu,
maka timbullah soalan, kalau kami baca macam tu Ustaz, rakaat ketiga kami tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Timbul soalan tadi. Jadi saya pun kata, macam mana jadi macam tu pula? Kan rakaat 1 tadi, rakaat 2 tu kan imam, kalau maghrib isyak kan imam tu baca elok, Bismillahirrahmanirrahim. Kan panjang. Macam mana boleh tak sempat pula habis rakaat ketiga? Macam mana boleh makmum tak sempat habis baca Fatihah, imam dah rukuk? Mustahil saya kata. Sebab berdasarkan rakaat 1, 2 tadi dibaca elok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan elok tu. Macam mana boleh rakaat ketiga tu boleh makmum tak sempat Fatihah? Dia kata, betul Ustaz, berlaku. Kata. Saya pun kata macam ni. Kita menghadap siapa solat? Dalam hadis ni jadi menghadap siapa? Menghadap Allah kan? Jadi, macam mana imam tadi, rakaat 1, 2 boleh baca cantik-cantik, panjang-panjang. Rakaat ketiga baca laju. Sebab apa? Kalau rakaat 1 dan 2 dia menghadap Allah, rakaat 3 tidak menghadap Allah, boleh berlakulah rakaat 3 dia baca laju. Tapi kalau rakaat 1, 2 dia menghadap Allah Ta'ala, rakaat 3 pun yang menghadap Allah Ta'ala, mustahil dia baca laju. Boleh faham tak? Kita solat ni menghadap siapa tadi? Menghadap Allah Ta'ala. Jadi macam ni ceritanya. Pergerakan zahir-zahir termasuk membaca kita, hendaklah kita baca dan kita buat. Pergerakan tu hendaklah kita buat sempurna. Sama ada orang tengok atau orang tak tengok. Mesti buat elok-elok. Sebab kita menghadap siapa? Allah kan? Bacaan sama ada makmum dengar ke makmum tak dengar ke, mesti baca elok-elok. Sebab kita menghadap siapa? Allah. Itu konsepnya solat. Jasad ni maksudnya zahir-zahir lah. Maksudnya perbuatan, bacaan yang didengar gitu. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila saya jawab macam tu, masing-masing pun faham lah. Ada orang solat, bila orang tengok, dia buat elok. Bila orang tak tengok, dia buat tak elok. Ada orang solat, bila orang dengar bacaan, dia baca elok-elok. Tapi bila orang tak dengar, dia cepat rukuk. Gitu. Mungkin tuan-tuan perempuan pernah mengalami ni situasi. Rakaat 3, 4, tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Kalau kita sama-sama makmum imam solat menghadap Allah Ta'ala, situasi itu tak berlaku. Imam walaupun baca sir, makmum tak dengar, dia akan baca elok-elok. Sebab dibaca tu untuk siapa? Untuk menghadap Allah. Bukan untuk didengar oleh makmum. Lalu seorang angkat tangan, macam tu Ustaz, surau kita akan anjurkan kursus imam. Jadi masjid komplek pertanian pun nanti anjurkan kursus imam-imam daerah Petaling. InsyaAllah. Baik, tengok hadis balik tuan. Kemudian dia bangun mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat menghadap Allah dengan wajah, menghadap Allah dan hatinya. Dan hatinya. Ada tak orang solat, lidah baca, muka ngadap kiblat, tengok tempat sujud, ngadap depan kan? Hatinya tak ada masa tu, hati dia pergi merayau. Ada tak? Dia bukan ada tu, ada banyak. Tadi pun kita bincang juga bila belajar Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca kan? Apa makna dia tuan-tuan? Tunjuk kami jalan yang lurus. Ada telefon, ada internet. Yang ada telefon, yang ada internet, buka sekarang. Buka Google search. Ni zaman moden ni, kita guna semua alat belajar. Kan? Google search, type kat situ hadis qudsi, Fatihah dalam solat. Hadis qudsi, QUD, qudsi. Hadis qudsi Fatihah dalam solat.
Kalau member Ustaz yang dah lama ikuti ni, kalau bawa buku Mari Memahami Bacaan, boleh tengok dalam tu ada hadis ni, muka surat 63. 63. Mari Memahami Bacaan. Bukan buku tebal ni. Buku tebal ni Mari Mendirikan Solat. 63. Okey, ambil lah mana-mana yang dibagi link tu, tekan je. Nanti saudara-saudara akan jumpa satu hadis kudusi yang bunyinya qasamtu as-salata. Jumpa tak? Qasamtu as-salata qismaini. Aku membahagikan solat. Jadi solat kat situ maknanya ialah Fatihah. Bukan solat 4 rakaat tu, Fatihah. Aku bahagikan Fatihah yang dibaca dalam solat kepada 2 bahagian. Boleh jumpa kan? Mana-mana link tu, tekan je, dia akan bagilah hadis tu. Bila hamba-Ku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan menjawab bacaan hamba itu, Hamadani Abdi, hamba-Ku telah memujiku. Bila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa maksud Ar-Rahmanir Rahim? Pemurah penyayang kan? Allah akan menjawab, hamba-Ku telah puji dan bersyukur padaku. Bila hamba baca Maliki Yaumiddin, pemilik pemuasa hari pembalasan, Allah akan jawab, hamba-Ku puji dan agungkan aku. Asna alayya abdi. Bila hamba baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan jawab, apa jawapannya? Ini janji aku dengan hamba-Ku dan hamba-Ku dapat apa yang dia pinta. Bila hamba baca Ihdinas siratal mustaqim sampai habis tu, Allah akan jawab, ini bagi hamba-Ku dan hamba-Ku dapat apa yang dia pinta. Sekarang ni saudara-saudara cuba gunakan hati untuk faham ungkapan hamba-Ku dapat apa yang dia pinta. Cuba gunakan hati untuk faham. Hamba-Ku dapat apa yang dipinta. Apa yang kita pinta? Tunjuk kami jalan yang lurus. Betul tak? Saudara tengok ni, anak-anak nanti kalau dah besar, dah habis 30 juzuk, nanti masjid surau panggil jadi imam, jangan sesekali baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jangan ya. Sebab dalam fiqh, dalam hadis termasuk ini menyatakan bahawa Fatihah dibaca satu-satu ayat. Dia tak ada Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat. Tak ada bacaan Fatihah dalam solat seperti itu. Tapi ada tak yang macam tu? Sebab solat ikut nafsu, bukan ikut panduan. Sebab setiap ayat tadi Allah jawab bacaan. Dan juga dalam fiqh pula, riwayat-riwayat, macam-macam riwayatnya menyatakan bahawa Rasulullah SAW bila baca Fatihah dalam solat, membaca ayatan-ayatan, satu-satu ayat. Kerana hadis ni lah, setiap ayat tu Allah jawab. Baik tuan-tuan, bila kita minta dengan hati, tunjuk kami jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab hadis Nabi tadi kata, menghadap Allah dengan wajah dan hatinya. Ingat, hadis tu bahasa Melayu dia kata, hamba-Ku dapat apa yang dia pinta. Hamba-Ku dapat apa yang dipinta, bukan dibaca. Tu nak faham dengan hati tu. Hamba-Ku dapat apa yang dipinta. Adakah orang yang solat, kita lah, adakah kita masa sebut ihdinas siratal mustaqim tu meminta atau hanya membunyikan, membaca, hatinya tidak meminta? Jalan yang lurus hanya akan Allah beri kepada orang yang meminta. Itu makna menghadap Allah dengan wajah dan hati. Tuan-tuan. Sebab itu
Kalau orang tanya saya lah, Ustaz, apa tanda Allah solat saya elok? Kan? Apa tanda solat saya elok? Apa tanda Allah terima solat saya? Saya kata senang je. Bila kamu suami tidak pernah membimbing fardu ain isteri, kamu rasa salah, kamu rasa berdosa. Tapi taklah rasa masuk neraka. Gitu. Walaupun bab-bab undi ni boleh masuk neraka kan. Kita rasa salah. Oh, aku ada isteri, tapi aku tak pernah pun ajar dia fardu ain. Oh, aku ada anak, aku tak pernah bimbing pun fardu ain ni, kita rasa salah. Itu menunjukkan, tunjuk kami jalan yang lurus, Allah beri, Allah perkenankan. Sebab itu Allah sedarkan kita ni yang kita buat salah. Iaitu yang wajib tu kita tak buat. Itu tandanya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sebagai suami ada isteri tak pernah membimbing pun fardu ain isteri tu, tuan-tuan tak rasa apa-apa. Hidup tenang. Itu menunjukkan solat tuan-tuan tak betul lagi lah. Saya kata tak batal tau. Tak betul. Sebab solat yang betul ialah menghadap Allah dengan jasad dan hati. Hati itu maksudnya tadi, contohnya ialah ihdinas siratal mustaqim, bukan hanya bacaan lidah, tetapi hatinya meminta. Bila hatinya meminta, confirm Allah akan tunjuk dia jalan yang lurus. Sebab berdasarkan hadis yang kita tengok dalam telefon tu tadi, hamba-Ku dapat apa yang dipinta. Janji ini janji Allah, bukan janji wakil rakyat yang akan dipilih Sabtu ni. Kalau saya menang, saya akan repair jalan. 5 tahun, mampus berlubang jalan. Wakil rakyat jangan marah tu kalau yang tengok rakaman ni. Sebab memang perangai kamu macam tu. Ni janji Allah. Jadi tuan-tuan, dengan solat tu dapatlah kita jalan yang lurus. Jadi macam mana kalau orang perempuan solat, masuk kat sana, kat sudut sana, dengan seluar ketat, dengan baju ketat, solat zuhur 4 rakaat, tanggal telekuk, ketat balik keluar. Jalan yang lurus tak? Confirm solatnya tak elok. Tanpa rasa salah tu. Masuk masjid pakai ketat-ketat. Tapi daripada dia masuk panggung wayang, elok masuk masjid lah. Gitu lah. Kan daripada pakai ketat masuk panggung wayang, lebih baik pakai ketat masuk masjid lah. Maksudnya bukan kita halang lah. Tapi nak ajak, lakukanlah solat ikut hadis Nabi dia tadi. Menghadap Allah dengan jasad dan hati. Tunjuk kami jalan yang lurus. Maka Allah akan tunjuk kepada perempuan ni, engkau tu buat salah, berdosa sebab tak menutup aurat. Walaupun menutup kulit, tapi tidak menutup aurat. Kan? Yang pakai sendat-sendat. Boleh faham tak tu? Tengok ayat. Tengok hadis balik. Kan? Tidaklah seorang hamba berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia bangun mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat menghadap Allah dengan wajah, jasad dan hatinya, melainkan wajiblah baginya mendapat syurga. Masya Allah. Senang dapat syurga Ustaz. Solat 2 rakaat je. Bukan senang. Apa sifat solat dia tadi? Menghadap Allah dengan jasad dan hati. Senang ke buat? Jasad senang lah ngadap kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillah. Kemana pergi dah otak dengan hati ni? Kalau solat sama, itu maksudnya menghadap Allah dengan hati lah. Tapi kalau lidah Allahu Akbar kabira, dia dah pergi dah. Aku belum makan lagi ni. Nanti dah habis ke lauk ni? Gerai belakang kan yang tu hati dia tak ngadap Allah lah. Bukan senang tapi boleh diusahakan. Sebab apa boleh diusahakan? Sebab Allah syariatkan. Seluruh yang Allah syariatkan mampu dilaku oleh manusia. Kalau ada benda yang Allah syariatkan yang confirm manusia tak mampu buat, itu maksudnya Allah itu sia-sia perbuatannya. Itu sifat mustahil bagi Allah. Betul tak? Kita belajar sifat 20 kan? Mustahil bagi Allah melakukan perbuatan
yang sia-sia. Jadi semua yang Allah syariatkan mampu kita usahakan. Tadi pagi saya paksa jemaah ni 18 orang je. Dia limitnya 20 orang, tak boleh ramai. Sebab nak belajar secara masing-masing buat. Okay, nanti masjid kita anjurkan lah. 20 orang saja, tak boleh ramai. 21 tak boleh. Sebab saya nak pastikan semua orang ni baca iftitah. Semua baca Allahu Akbar kabira walham wajjahtu wajhaya lilladzi. Lepas tu dulu pernah saya cadang buat kat sini, tapi semua orang cabut lagi. Kan? Lepas tu saya kata ambil pen, ambil A4, kita bagi semua A4, kemudian lipat A4 tu memanjang, tolong tulis apa yang tuan-tuan baca. Semua orang kena buat. Saya nak tahu yang dibaca tu dia bunyikan saja tanpa dia tahu apa dia baca. Atau dia baca dengan dia tahu apa dia baca. Tak sama kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ada yang menulis tadi fatara. Fatara tu ta titik dua. Yang Allah syariatkan huruf ta. Fatara. Tapi dia tulis fatara. Saya tanya, Ji, betul ke dalam kepala dan hati yang baca selama ni ini? Dia tak, ini lah Ustaz, fataras samawati tu kan? Inilah dia fatara. Maksudnya selama ni dia tak dapat pahala sunat baca iftitah. Sebab yang dibaca tu dalam hatinya tak betul. Dia tak tahu apa dia baca. Jadi kami buat sama-sama tadi exercise, tulis sampai wa anna minal muslimin. Jadi dalam 18 orang tadi tak adalah yang betul. 18 tu banyak salah dia tulis. Saya pun bila saya nak bawa buku yang satu lagi ni yang ada wuduk siap tadi. Saya pun buka buku yang baru. Dia ada satu lagi summary pada yang kitab tebal ni. Dia pun buka. Tengok. Waw, jim, ha, ta, wajjahtu. Bukan ta gelung titik dua tu, ta terbuka. Masing-masing pun tengok. Tengok lagi, 5 minit, ambil masa, tengok semua. Lama tengok tu, saya kata tutup buku balik, ambil kertas lain, tulis mula. Masing-masing pun menulis. Adalah dalam 8 orang, 9 orang yang dah semua betul yang ditulis. Poin dia tuan-tuan, berupaya tak kita menguasai lafaz-lafaz yang kita baca? Soalannya, dalam upaya kita tak berupaya kita menguasai lafaz-lafaz yang kita sebut dalam solat? Apa maksud menguasai? Kita tahu. Apa tanda tahu? Boleh pindah dalam bentuk tulisan. Sebagaimana kalau saya kata, apa contoh kita ambil dulu? I go to school. Lalu tuan-tuan minta saya tulis. Tulisan apa yang saya sebut tu, saya pun tulis AI. Apa bunyi tuan-tuan? AI? I go, G-O saya tulis. Tu T-U. Betul tak? Bunyinya ada tak tu? Betul? Bunyi tu. Tapi saya tulis T-U. Salah. School. Saya tulis S-K-U-L. Jadi bunyi school tu bagi saya ialah S-K-U-L. Bukan S-C-H-O-O-L. Ada tak bunyi saya sebut school? Ada. Tapi betul tak saya sebut bendanya? Tak betul. Jadi pagi tadi saya dah buktikan walaupun umur 72, 69, sebenarnya kita boleh menguasai lafaz-lafaz itu. Apa poin saya nak beritahu tuan-tuan? Menghadap Allah zahir dan batin ni, jasad dan hati ini, dalam upaya kita untuk mengusahakannya. Cumanya, masalahnya, kita banyak menonton bola tapi tak mempelajari solat itu. Itu je masalah. Kita banyak kayuh basikal 8 jam tapi tak mempelajari lafaz-lafaz tadi. Kita banyak tarik uti canai borak sejam setengah tapi tak mempelajari ayat. Jadi macam kita tak mampulah. Kita Melayu Ustaz. Mana nak tahu lafaz-lafaz tu? Dan saya dah buktikan. Walaupun engineer tak pernah sekolah agama, sebenarnya dia boleh mengetahui lafaz-lafaz tadi. Sebab untuk khusyuk tu, kunci utamanya
Untuk dengan hati tadi kan kena faham kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kena minta. Bila minta ni kan kena faham. Nak faham makna, kena tahu apa lafaznya. Itu yang saya kaitkan tadi lah. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, sampai 4 jam tadi sampai Fatihah. Nak settlekan bab bacaan. Ya, dengan masing-masing melakukannya. Ya. Dia orang Melayu ni, ramai ni dia suka dengar ceramahnya. Bila suruh buat, semua cabut lagi. Ya, sebab tu kita offer. Siapa willing yang nak betul-betul solat menghadap Allah dengan jasad dan hati ni, jom kita belajar. Ada lagi 4 siri lagi. 1 siri dalam 3 jam setengah. Ya, ada 4 siri lagi kita akan buat dengan grup yang sama. Ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sudahkah tuan-tuan berusaha? Dah berusaha ke belum tu mengenal pasti lafaz-lafaz iftitah untuk dapat dengan hati tadi ya. Tahu maknanya, lafaz-lafaz Fatihah, tahu maknanya, lafaz-lafaz tahiyat, tahu maknanya. Dah ke belum? Lafaz-lafaz kunut, tahu maknanya. Kalau belum tuan-tuan, ingat tu, mempelajari benda-benda ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, siapa tak buat dia berdosa. Ingat tu. Iktikaf dalam masjid sunat. Siapa tak iktikaf dia tak berdosa. Gitu. Jadi luangkanlah masa untuk mempelajari benda-benda ini supaya kita dapat melaksanakan yang hadis ni sebut, menghadap Allah dengan jasad dan hatinya. Berapa rakaat dia buat tadi tuan-tuan? 2 rakaat. Apa habuan dia dapat? Syurga. Tapi bukan sebarang 2 rakaat. 2 rakaat yang dilakukan dengan penuh sempurna. Itu habuan yang pertama. Itulah maksud pergi 196. Itulah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun. Ya, beruntung berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina, orang yang hum, mereka fi salatihim, dalam salat mereka khashi'un, khusyuk. Ya, beruntung maksudnya apa? Dia dapat syurga di akhirat walaupun hidupnya kat dunia taklah berapa senang sangat. Sebelum PKP, satu Baitul Mal, satu negeri ni, Baitul Mal satu negeri ni minta saya bimbing, diminta ceramah ke asnaf zakat. Saya kata saya tak pandai ceramah, tapi kalau saya mohon izin ajar asnaf zakat ni solat, boleh tak? Dia kata, oh boleh Ustaz, boleh tak? Jadi saya pun ajarlah solat. Antara yang saya ajar ialah lafaz memahami, menyebut dengan betul, memahami, meminta ketika duduk antara 2 sujud. Rabbi firli. Minta apa tuan-tuan? Minta ampun. Warhamni. Minta apa? Rahmat. Wajiburni. Minta apa? Minta cukup keperluan hidup kita kat dunia ni. Wajiburni. Saya bimbing lah. Lalu yalah habislah kursus 2 hari je. Kan? Habis. Jadi mungkin yang belajar ni dalam puluh-puluh orang ni ada yang buat elok-elok solat tu setelah belajar. Jadi tahun berikutnya pegawai ni menghubungi saya, Ustaz, satu benda yang pelik berlaku. 11 tahun orang-orang ini tiap tahun hantar permohonan zakat. Tetapi tahun ni mereka tak hantar permohonan zakat. Bila kami pergi ke rumah untuk bertanya, untuk selidik mengapa tak mohon zakat, dia takut demam ke, kena stroke ke, tak boleh menulis kan, tak boleh isi borang tu. Jawapannya ialah keperluan mereka dah cukup, tak perlu bantuan zakat. Apa tadi? Duduk antara sujud, apa kita pohon? Rabbi firli, ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Wajiburni, cukupkanlah keperluan hidupku. Selama ni mungkin dia solat, tapi Rabbi firli warhamni wajiburni, tak sedar. Dia cakap, dia lafaz, tapi dia tak sedar. Dia tak memohon kan? Hatinya tak ada. Macam itulah. Dia hanya menuturkan. Dia hanya menyebut tetapi dia tak meminta. Jadi bila kita pimpin,
pinta, maka alhamdulillah belas-belas orang sudah tidak memohon zakat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah siapa solat elok, dia sesekali tidak akan memohon zakat. Sebab Allah tunjuk dia jalan yang lurus, Allah cukupkan keperluan dia. Orang yang papa ke dana sama ada dia tak solat ataupun solatnya tak betul, dia akan jadi papa. Benar? Jadi hari ni kita belajar apa? Siapa wuduk elok-elok, insya-Allah nanti kita pergi tengok praktikal. Lalu bangun solat berapa rakaat, tuan-tuan? 2 rakaat. Tapi apa sifatnya? Zahir dan batin, jasad dan hati. Apa dia dapat? Dia dapat syurga. Jom tuan-tuan, zuhur ni kita buat cantik-cantik. Ya, ihdinas siratal mustaqim, kita pohon elok. Ya. Antara dua sujud pohon elok dengan lidah sebut dan minta dengan hati, insya-Allah. Jumpa lagi 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.